deflect and the copper rod. Okay, so dia kata when the switch is on, the pointer of the emitter deflect and the copper rod move to the final position as shown in the diagram. Okay, so what is the meaning of magnetic field? Okay, apa jawapan you, Hazika? Jawapan saya, a vector field in the magnet, electric current in which magnetic force are observable. Saya dah pernah bagi tahu dulu medan magnet adalah a region where magnetic material experience forces. Itu adalah medan magnet. Tolong betulkan. A region where magnetic material experience forces. Ika, betul kan? Okay, ini jawapan dia. Tak ada jawapan lain selain pada jawapan ini. Okay, apa dia, Roha, magnetic field? A region where magnetic materials experience forces. Yes. Okay. Kalau electric field, a region where electric charges experience forces. Itu kalau electric field. Dia tukar kat sini je. Okay. Kalau magnetic region, okay, a region where magnetic material experience forces. Kalau electric field, a region where electric charges, dia tukar jadi electric charges experience forces. Okay, faham Okay, very good. Next. Okay, Roha tolong bacakan soalan ni. Observe diagram 1.1 and diagram 1.2. One, compare the deflection of the pointer of the emitter. Okay, comparekan. Kalau kita tengok daripada diagram ni, kita comparekan. Okay, apa jawapan you, Hazika? Hazika pula, Roha. Dia tanya emitter. Apa jawapan you? Tengok je lah emitter pada diagram 1.1 and diagram 1.2. Apa jawapan you? Emitter in diagram 1 diagram 1.1 more deflect than in diagram 1.2 more deflect than 1.1. Okay, betul? Okay, so dia nak pesongan jarum So the deflection emitter in diagram 1.2 is greater than diagram 1.1. Okay, Ika tolong tuliskan Ika. The deflection of the pointer of the emitter in diagram 1.2 is greater than diagram 1.1. In diagram. Jangan tertinggal perkataan diagram, Ika. Yes. Okay ya. Alright, dapat ya? Okay. Baik. Ika, soalan kedua. Soalan kedua, compare the final position of the copper rods. So the final position of the copper rods in diagram 1.2 is further than 1.1. Okay ya, so diagram 1.2 kita nampak lebih jauh. Alright, so the final position of the copper rod. Apa je copper rod macam ni? Ika, jalan copper. Oh, tak pernah jumpa lagi ni. Copper rod in diagram 1.2 is further than diagram. Ika, diagram 1.1. Jangan tertinggal perkataan diagram Okay, very good. Okay. Fadila, soalan C. C, relate the final position of the copper rod to the magnitude of electric current. So the higher the magnitude of electric current, the further the final position of the copper rod. Okay, betul ke? Betul ke? Kalau kita tengok dekat sini, okay, bila arus besar
copper rodnya pergi jauh. Ni kedudukan asal, ini kedudukan dia yang baru. Okay, so kalau you tengok yang ini magnitude of current dia lebih rendah. Didapati kedudukan asal kat sini, kedudukan akhir kat sini. So dekat, tak jauh pun. Ni kedudukan dia. Okay, so ini kedudukan dia. Dia lagi jauh. Right? Okay, so betul jawapannya? Okay. Soalan seterusnya, Filza. Soalan D. Filza. Filza di mana? Filza. Filza di mana? Tak menyaut pun Filza ni. Okay. Bacakan soalan. Bacakan soalan. Explain why the copper rod move in the direction as shown in the diagram when the switch is on. Okay, dia tanya. Okay. Explain why the copper rod move. Kenapa copper rod itu boleh bergerak? Cuba tengok betul-betul. Apa yang menyebabkan copper rod itu bergerak, Filza? Ada apa? Ada apa yang menyebabkan copper rod itu bergerak? Bila dia bergerak, maknanya ada apa yang menyebabkan dia bergerak? Siapa boleh jawab? Apa yang menyebabkan dia boleh bergerak? Dia ada apa yang terhasil? Energy. Siapa nak jawab? Magnetik. Okay, sekarang ni ada berapa medan magnet yang terhasil dekat dalam gambar ni? Medan magnet yang pertama datang daripada mana? Medan magnet yang pertama datang daripada mana? North Pole. Daripada mana? Permanent magnet. Betul? Permanent magnet. Mana permanent magnet? Ika, tolong tanda mana permanent magnet? Tanda dekat dalam gambar ni. Ika, pakai pen warna lain. Warna hijau. Mana permanent magnet, Ika? Ya, madam. Tandakan mana permanent magnet. Dalam gambar ni. Dalam diagram 1.1. Mana permanent magnet? Tunggu, madam. Lagi satu. Tu satu. Lagi satu. Dekat diagram bawah, madam. Diagram 1.1. Yang awak tanda tu satu. Dia ada dua magnet kat situ. Mana satu lagi? Ya, di situ. Nampak tak semua orang? Nampak tak yang warna hijau tu ialah Nampak, madam. magnet. So, ada medan magnet tak kat permanent magnet tu? Ada. Ada. Lepas tu ada satu lagi medan magnet. Itu medan magnet permanent. Ada satu lagi medan magnet. Siapa tahu? Siapa tahu? Dari mana satu lagi medan magnet? Fadila tahu? Fadila? Ya, madam. Cuba. Dekat diagram 1.1 juga, madam. Ya, saya. Mana satu lagi yang ada medan magnet? Dapat tak? Dila dapat tak? Tak, madam. Nora? Okay, it's okay. Nora? Nora. Madam. Ya. Mana satu lagi yang menghasilkan magnetic field? Dekat iron yolk tu ke? Iron yolk. Tak ada kaitan dengan iron yolk. Yang Hmm? kalau bukan iron yolk, Madam kat sini, copper wire. madam. Mana? Apa, Ika? Apa yang kau bulatkan tu, Kak? Astaghfirullahaladzim. Apa tu?
Apa Nora? Kau cakap apa tadi? Ayah Yok. Okey, bukan Ayah Yok. Copper wire. Copper wire mana? Tolong tandakan. Tak boleh tak tandakan. Copper wire tu kat mana? Kejap. Kejap. Mana Nora? Nora, kau angkat tangan Nora. Nora, angkat tangan Nora. Nora. Korang ni tak ada Dia internet tengah ke? loading sekejap. Mana Nora? Mana? Semua nak kena gigit hidung ni. Penat aku ngajar. Mana? Oh, Nora. Hei. Cik Pa, mana Cik Pa satu lagi? Astaghfirullahaladzim. Ya, Cik Pa. Mana satu lagi? Apa benda yang kau tanda tu, Nora, oi? Cik Pa, mana satu lagi medan magnet? Copper Road, madam. Mana copper road? Yang mana satu copper roadnya kalau kau tengok gambar? Yang Gambar dekat, Yang dekat-dekat dengan apa tu, dengan permanent magnet magnet. tu. Tandakan betul tak? Nora, tandakan mana? Kau bulatkan ke, kau highlightkan ke binatang tu? Sebatang. Apa benda yang kau ujung-ujungnya? Sebatang. Yes. Yang itu. Itu copper road. Okey, kenapa copper road ini boleh menghasilkan medan magnet? Sofia Natalia. Arus ya, madam. Ya, kenapa copper road itu boleh menghasilkan medan magnet? Copper road tu copper biasa. Tapi dia adalah konduktor. Betul tak Sofia? Betul. Copper adalah konduktor. Dia boleh alihkan arus. Bila konduktor dialihkan arus. Sekarang kau tengok ada bateri tak Sofia? Ada. Ada. Apa fungsi bateri tu? Bateri tu dia bagi electric current Ya, dia bekalkan arus kepada siapa Sofia? kepada emitter tu. Bukan. Apa tu, not pole magnet dengan south pole magnet. Apa pula magnet tu dibekalkan arus? Magnet tu magnet lah. Benda magnet tak ada arus. Yang dibekalkan arus ni, cuba kau tengok ni, dia akan sambung lalu pada copper road. Okey, sekarang ni siapa ni? Ni Nora punya kertas Okey, Nora. Labelkan terminal positif, terminal negatif, bateri mana-mana tak kisah. Labelkan terminal bateri untuk diagram 1.1. Yes. Mana-mana tak kisah. Okey, kau labelkan kat situ Okey, sekarang labelkan arah arus yang lalu. Okey, yang tu dah betul. Okey, nampak? Arus. Boleh tak kau pakai warna lain? Nora. Sebab bila warna hitam ni, tulisan warna hitam tak nampak. Pakai warna merah ke? Ni kalau korang tak faham ni, memang susah lah. Konsep tak reti ni. Okey, nampak? Daripada bateri, dia keluar lalu wire, dia masuk kepada besi tu dan seterusnya merentasi copper road. Okey, mana arus yang lalu pada copper road? Mana arus yang lalu pada copper road? Kau kena lukiskan arus yang lalu pada copper road. Direction of current yang lalu pada copper road. Yes. Nampak? So copper road itu ada aliran arus. Apa jadi apabila ada konduktor dan ada arus lalu konduktor tu? Apa akan jadi kepada konduktor yang dialihkan arus? Current flow. Magnetize. Magnetize. Maksud magnetize apa? Siapa yang cakap tu? Thank you very much. Siapa yang cakap tu? Magnetize tu? Siapa yang cakap? Ya? Nora. Maksud magnetize tu apa Nora?
ada current flow in the copper rod, in the materials. Ya, in the material. Lepas tu, magnetize tu maksudnya apa? Maksudnya the materials tu Menjadi magnet. Menjadi magnet. Okey, kau ambil pen kau sekarang. Pegang pen semua orang. Pegang pen semua orang. Katalah pen yang korang pegang ini adalah copper rod. Copper. Copper ini adalah konduktor elektrik. Okey, dia boleh mengalihkan elektrik. Kau sambungkan kepada wire dan alihkan arus. Maka copper rod ini akan menjadi magnet. Faham ke tidak? Kalau kau ada jarum peniti, kau dekatkan dengan copper rod yang dialihkan dengan arus elektrik ini, maka jarum peniti akan tertarik kepada pen ni. Sebab pen ini telah menjadi temporary magnet. Dia dah jadi magnet sementara. Faham tak? Faham ke tak? Faham, Madam. Apa jadi kalau saya putuskan bekalan arus yang lalu pen ni? Pen tu jadi magnet. Pen dah tidak lagi menjadi magnet sebab dia hanya temporary magnet. Okey, faham semua orang? Jadi Faham, sekarang ni, pen ni ada medan magnet. Dia letak dekat mana copper rod ni? Kau tengok. Kat mana dia letak? Antara magnet. Di dalam medan magnet permanen. Kan kita dah belajar, saya dah tunjukkan video dah dulu. Apa yang berlaku apabila dua medan magnet berinteraksi. Ingat lagi ke tak? Ingat lagi ke Ingat. tak? Ingat. Apabila dua medan Ingat. magnet interaksi. Ya Allah, janganlah lupa. Ha. Apa yang terhasil? Force. Force. Sebab itulah copper rod itu bergerak ke belakang. Dapat kedudukan akhir dia tu. Kan dia bergerak? Ada tangan tolak dia? Ada tak sesiapa yang tolak? Tak ada kan? So daya ada. terhasil. Okay, daripada mana daya tu datang? Daya tu datang hasil daripada combination of two magnetic field. So force inilah yang kita nak. Yang kita perlukan. Yang kita nak ambil. Faham tak? Inilah dia force yang kita nak. Force ini digunakan untuk putarkan kipas, untuk putarkan mesin basuh, untuk putarkan blender. Faham tak? Itulah dia force-nya. So itulah dia prinsip motor. Faham? Faham. Faham tak semua ni? Roha faham tak Roha? Faham, Madam. Roha? Ha. So dia datang daripada mana daya dia tadi? Datang daripada mana daya ni tadi Roha? Daripada dia punya tu. Apa dia punya tu Roha? Apa? Dia punya tu apa? Magnet. Pegang kata-kata saya. Dia terhasil daya. Force is produced when two magnetic field is combined. The combination of two magnetic field produce force. So apa medan magnet yang digabungkan tu? Pertama, medan magnet yang terhasil daripada rod copper. Okey, rod copper ada medan magnet. Kemudian magnet permanen pun ada medan magnet. Jadi bila kita gabungkan dia, kita ambil copper rod yang ada medan magnet tu, kita letakkan dia di dalam medan magnet permanen. Maka akan ada combination, gabungan dua medan magnet ini. Gabungan dua medan magnet ini menghasilkan daya. So itu yang kita gunakan left hand Fleming's rule. Kita nak tentukan arah daya. Okey, baik Nora. Tolong labelkan magnet ni ada dua. Okey, saya nak you labelkan
Kejap Alright, saya labelkan south dekat bahagian atas, north bahagian bawah magnetnya. Nora tolong labelkan. Okay, south, bawah to north. Okay, so kita nak tengok arah mana road itu bergerak. Betul ke tak dia bergerak ke kanan? Okay, sekarang gunakan jari you. FBI. Dah buat belum semua orang? FBI. Jari kiri. Tangan kiri. Fleming's left hand rule. Okay, jari telunjuk kena tunjuk ke arah mana? Arah force. Hey, jari telunjuk. Aku katok juga South. sekarang. South. Tengok pada skrin. Tunjuk ke arah south. Skrin tu tunjuk ke atas. Okay, nampak? Jari kau tu tunjuk ke atas. Okay, kemudian jari tengah. Ini adalah jari apa? Jari tengah jari apa? I, betul? Current. Current. Tengok current tu masuk ke dalam kertas. Tengok arah kau perut tu. Arus dia masuk dalam kertas. Nampak tak? Boleh tak? Jadi ibu jari menunjuk ke mana? Ke kanan ke kiri? Buat ke tak? Kanan. Buat ke tak tu? Buat ke tak tu? Buat ke tak tu? Buat madam. Nampak tak? Ibu jari menuju ke kanan. So betul tak arah kau perut tu bergerak ke kanan? Betul tak? Arah kau perut tu bergerak ke Betul. kanan? Betul. Ya. Siapa yang masih tak reti nak buat? Roha boleh buat tak? Boleh, madam. Okay. So faham ya? So itulah dia prinsip motor ni. Yang kita nak hasilkan motor. Yang kita nak hasilkan daya. Daya adalah datang daripada combination of the two magnetic field. Okay, itu yang kita panggil catapult field. Catapult field tu maksudnya gabungan daripada dua medan magnet ini kita panggil sebagai catapult field. Okay, so soalan ni dia tanya tadi. Terangkan mengapa. Explain why copper rod move in the direction. I show ni. Okay, bagaimana dia boleh terhasil? Apa jawapan dia tadi saya kata? The combination pun boleh, the interaction pun boleh. Okay, so apa nak tulis tadi? The combination between two apa? Two magnetic field. Apa dia magnetic field dia? The interaction ataupun the combination. Okay, boleh tak Nora tulis interaction atau combination? Double slash combination. Okay, between two magnetic field. Okay, dalam kurungan permanent magnet and copper rod. Okay, and copper rod. Okay, cukup. Padam produce process. Okay. Point number 2, maka ada 2 kan kat situ? Okay, point number 2 barulah apa terhasil tadi? Apabila interaction between two magnetic field ini, apa yang akan terhasil? Force. Yes, so point number 2, force is produced to move the copper rod. Okay. So, dia 2 markah kat situ ya. So, Nora, boleh tak yang tu you tulis kat bahagian bawah? So, tulis itu point number 1, point number 2. Yes, yes. Macam tu. Okay, markah 2 Dapat tak semua ni?
Dapat. Dapat. Okay. Dapat, So, madam. alright. Interaction or combination between two magnetic fields. Siapa magnetic fieldnya? Magnetic field of permanent magnet dan magnetic field of the copper rod. So, interactionnya menghasilkan force untuk menggerakkan apa nama dia? Menggerakkan copper rod itu. Okay? Baik. Alright. Ada soalan setakat ini? Boleh ya? Boleh madam. Alright. Okay. Name the rule to determine the direction of the copper rod. Okay, apa dia? Tuliskan Nora. Yes, Fleming's left hand rule. So ingat ya, kalau output dia ataupun hasil dia adalah daya, maka dia adalah guna Fleming's left hand rule. Key motor. Okay, so motor. Motor dia punya hasil adalah daya. Okay, so kita nak hasilkan daya tu kita kena gabungkan dua medan magnet. Sebab itu kalau kita tengok motor, kejap saya Sekejap. Ya Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Mana Nora tadi? Angkat tangan Nora. Hilang dah aku punya kertas. Nora angkat tangan. Sekejap. Okay. So apa tadi yang saya nak cakap tadi? Astaghfirullahalazim. Aku nak cakap apa tadi dah? Lupa. Apa benda aku nak cakap tadi? Kejap. Ni apa? Fleming's left hand. Okay. So, kalau ikutkan motor motor. Okay, ni. Okay, dia akan letak macam ni. Okay, ini magnet. Ni pun magnet bentuk C. Okay, lepas tu dekat tengah-tengah ni dia letakkan coil. Faham tak? Coil. Ini coil. Okay, so dia sambunglah kat sini dengan ada kalau AC lah, kalau DC lah. Alright, lepas tu sini ada bateri ke power supply ke. So apa yang berlaku ialah ni dia akan berpusing ni benda ni. Faham tak? Inilah dia punya konduktor tu. Kita letak kat sini. Yang ini adalah magnet. Nampak tak? Magnet dia ada permanent magnet, dia ada magnet dia sendiri. Lepas tu coil tu kita letak kat tengah-tengah ni. Jadi interaction tu menyebabkan dia akan berputar. Coil ni akan berputar. Faham tak maksudnya? Coil ni dia akan berputar. Macam kipas ni lah, dia akan pusing. So inilah yang dipanggil sebagai motor. Okay? Alright. Apa lagi satu soalan dia? Okay, nyatakan satu kaedah lain yang boleh menggerakkan rod dengan lebih jauh lagi. Okey, apa yang kita perlu buat untuk bagi rod itu bergerak lebih jauh? Okey, kalau kita tengok gambar ni, okey. Apa kita boleh buat untuk bagi dia gerak lebih jauh? Apa kita boleh buat untuk gerakkan dia lebih jauh? Maknanya tambahkan apa? Ni bateri pakai 3. Tambahkan bateri. Tambahkan bateri maksudnya kita akan tambah apa? Bila kita tambah bateri, apa yang bertambah? Arus. Yes, maknanya current. Jadi jawapan you boleh kata increase the magnitude of current. Itu yang pertama. Okay, yang kedua apa lagi? Magnet ni apa kita buat? Magnet ni ada tak magnet yang lemah, ada tak magnet yang kuat? Ada beza tak kalau kita pakai perbenda magnet yang lemah dengan perbenda magnet yang kuat? Ada. So kalau kita pakai perbenda magnet yang kuat, apa kesan dia kepada copper rod? Lagi jauh. Lagi jauh daripada selena. Yes, jadi point yang kedua kita boleh gunakan use stronger magnet. Okay, dan itu kita ubah magnet dia. Rod kuprum tu apa kita boleh buat? Sebab rod kuprum tu ialah konduktor.
Nak bagi arus lalu pada konduktor tu, maksudnya saiz rod tu kita kena buat apa? Tebal. Adakah Besarkan. okay, yes, gunakan thicker copper rod. Sebab lagi tebal copper rod, lagi rendah dia punya resistance. Maka lagi besarlah arus bolehlah lalu. Faham? So, pilihlah salah satu nak tulis kat bawah ni. Okay, nak tulis apa? Mana-mana boleh. Okay, nak guna increase the magnitude of current boleh. Nak guna use stronger magnet boleh. Ataupun use thicker copper rod. Okay, so mana-mana boleh. Alright. Okay, maka dia satu saja. So, kita akan ambil satu je lah. Okay, dapat tak semua orang ni? Dapat. Okay, baik. Alright, thank you Nora. Okay, ini soalan yang kedua. Siapa saya nak panggil ni? Seri. Saya. Seri. Mana kau punya ni? Angkat tangan Seri. Kejap. Alright, Seri. Bacakan soalan. Nombor 5, diagram 5.1 and 5.2 show insulated copper wire is wrapped around identical iron nails to form solenoids. The solenoids are each connected to an ammeter, a rheostat and a DC power supply. When the switch is on, the iron nails become electromagnet and the paper clips are attracted to the iron nails. What is meant by electromagnet? Okay, baik. So, okay thank you. Siapa ni? Seri. Okay, you all. Okay, tengok ini paku tau. Paku ni sebenarnya dia adakah dia magnet? Paku tu sebenarnya adakah dia magnet? Tak. Dia bukan magnet, tetapi adakah dia konduktor? Ya. Ya. So dia adalah konduktor. Nampak tak kita ada lilitkan dia dengan wire? Nampak tak kita ada lilitkan dia dengan wire? Paku tu kita lilitkan dengan wire. Ada kan? Alright. Kemudian kita alihkan dengan arus. Betul? Betul tak? Okay. Sekarang you tengok apa jadi dengan paper clips. Apa jadi dengan paper clips? Tertarik ke kepada? Dekat. Ya, melekat kepada paku bermakna paku tadi telah menjadi Magnet. magnet. Okey, dia apa jadi bila kita putuskan bekalan arus? Adakah paku masih lagi magnet? Tak. Tidak. Paku itu adalah temporary magnet. Faham? So temporary magnet. Maksudnya temporary magnet ni kita boleh hasilkan dengan menggunakan kaedah kita alihkan arus melalui konduktor. So bila ada arus melalui konduktor, maka konduktor tersebut akan bertindak sebagai temporary magnet. Okey, faham tak? Inilah dia yang kita buat tadi dengan copper rod tadi tu. Cuma kita tak lilitkan dia dengan wire, tapi kita alihkan arus melalui dia. Maka kesan dia sama. Okay, copper rod tadi telah pun menjadi magnet. Okay, so maksud menjadi magnet, ada medan magnet. So yang ini dia tak letakkan dalam permanent magnet lah. Kalau dia letakkan dalam permanent magnet, dia akan menghasilkan force. Tapi yang ini bukan soalan untuk menghasilkan force. Soalan dia ialah pasal kekuatan magnet yang terhasil ni. Mana satu yang lebih kuat? Mana satu yang lebih kuat Imanina? Kalau you tengok pada gambar ni. Yang 5.2. Yes. Kita tengok dengan berdasarkan bilangan klip yang tertarik kepada paku ni. Betul? Okey. Soalan pertama. Seri. Saya. Soalan pertama. Ya. Soalan pertama. What is meant by electromagnet?
Current flow inside a apa? metal conductor. Current flow through conductor menghasilkan apa? Produce Apa yang magnetic berlaku? field. Produce magnetic field. Okay, so elektromagnet ni sebenarnya adalah satu proses menjadikan konduktor sebagai temporary magnet. Apabila konduktor itu kita alihkan arus. Jadi proses yang you nampak ni adalah proses elektromagnet. Nampak tak? Proses kita alihkan arus melalui konduktor dan konduktor itu bertukar menjadi magnet. Itu adalah elektromagnet. So, apa kita nak tulis? The production of temporary magnet when the current flow through the conductor. Okay, Seri tolong tulis. Ya Allah, macam mana aku nak kecilkan gambar ni? Tulis Seri. Mana pula nama si Seri ni? Okay, production of temporary magnet. Penghasilan magnet sementara. Okay, the production of temporary magnet when the current flow through the conductor. The production of tu tak betul tu. Seri, tolong betulkan. Mana budak Seri ni? Saya. Kenapa kau tak betulkan tu? Saya tengah betulkan. Tak keluar pun? The production of temporary magnet when the current flow, madam. Tu dah betul lah, tertinggal perkataan temporary magnet. Okay. When the current flow through the conductor. So boleh juga temporary magnet tu kita gantikan magnetic field. The production of temporary magnet ataupun the production of magnetic field. Boleh tak slash kan? Ni temporary magnet atau atau okay, good. Alright. Okay When the current flow through the conductor. Okay Dapat ke semua orang? Boleh? Dapat, boleh. Alright. Okay, Sri, soalan B. B, using diagram 5.1 and diagram 5.2, compare the number of turns of the coil, the number of paper clips attached to the electromagnet and the reading of ammeter. Okay, so dia kata based on diagram 5.1 and 5.2, compare the number of turns. Okay, kita tengok. Number of turns. Okay, apa yang Sri nampak? Number of turns in diagram 5.2 is greater than in diagram 5.1. Yes. Betul tak semua orang? Betul. Okay, itu point dapat 1 markah. Okay, point yang kedua dia nak apa tu Seri? Number of clip. Number Betul? of clip. Betul. Okay, number of clips attracted. Okay, so apa jawapan dia Seri? Number of clip attached to nail in diagram 5.2 is higher than in diagram 5.1. Yes, betul Imanina? Setuju Imanina? Setuju. Okay, so yang lain tuliskan jawapannya. Okay, good. Lepas tu soalan ketiga dia tu apa? Selepas number of clips. Seri.
Strength of electromagnet. Apa dia? Strength of electromagnet. Mana strength of electromagnet? Mana ada? Dia kata compare number of turns, compare number of paper clips attached to the electromagnet and apa tu? The strength of electromagnet. Mana ada strength kat mana strength? Reading of Mana ada? emitter. Reading of ammeter kau tengok kat mana Seri? Apa 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 petang-petang ngantuk. Okey, apa dia? Reading of the ammeter. Tengok diagram. Kat mana nak tengok? Strength of the ammeter reading. Tengoklah, compare lah diagram dua-dua tu. Okey, apa jawapan dia Seri? The ammeter reading in diagram 5.1 and diagram 5.2 is same. Yes. Number pula. The reading of the ammeter-nya sama. Okay. Tetapi yang menyebabkan dia jadi stronger magnetic field adalah kerana number of turns dia. Okay. Bila bilangan lilitan bertambah, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang lebih kuat. Alright. Faham? Walaupun dia punya arus tu sama, tapi number of turns dia tak sama. Jadi siapa yang mempunyai bilangan lilitan yang lebih besar, maka dia adalah lebih kuat. Okay, dapat jawapan yang ketiga tadi? The ammeter reading in both diagram are same. Okay, itu baru berapa markah Sofia? Natalia? Baru berapa markah? Baru 3 markah. Soalan ni berapa markah Sofia? Sofia Natalia? Soalan ni berapa markah? 5 markah. Jadi 2 lagi datang daripada mana? Soalan seterusnya tu datang dari mana? Daripada relate number of turn coil dengan number of paper clip dengan relationship between number of turn coil dengan strength of electromagnet. Yes, very good. Thank you Sofia Natalia. Okay, jadi Seri, soalan berikutnya relate number of turns of the coil and the number of paper clips. Nak tulis apa Seri? Number of turns of the coil dengan number of paper clips attached. The higher the number of turns of coil, the higher the number of paper clip attached. Yes, very good. Okay, kita boleh tulis the more the number of turns of the coil, the more the paper clips attached to the electromagnet. Okay, dapat? So dah dapat dah markah yang keempat. So markah yang terakhir apa dia? Relate between apa Seri? Relate apa Seri tu? Relate. Engkau selalu tak nampak soalan Seri Aku rota juga budak Seri ni sekarang. Apa Seri? The number of turn of coil and the strength of electromagnet. Yes. Apa jawapan dia? The higher the number of turns of the coil, the higher the strength of the electromagnet. Yes, very good. Okay, yang lain dapat 5 markah semua orang? Okay, tulis sekarang. Tulis sekarang. Okay, Seri kau pun tulis juga. Okay, saya nak pergi berziarah ke tempat lain sekejap. Okay, very good. Okay, yang mana yang belum tulis, tolong tulis. Auni kau jawab kat mana Auni? Oh, okay. Okay, good. Good, good. Alright.
Si siapa ni? Dila, kau tulis kat bahagian bawah boleh nampak. Dila, tak nampak ni kau tulis atas gambar. Kenapa? Kat bahagian bawah tu besar boleh buat. Tak madam. Tengah betulkan lagi. Okey. Ika, belum siap lagi Ika? Buat point Kalau markah ada 5, tolong tulis dalam bentuk point. Okay. Mia ada masuk tak ni? Ada nampak Mia? Macam tak ada Mia je ni. Berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17 orang je. Saya ada je. Mia, mana? Tak ada dalam kelas kit ke? Saya dah masuk dah cikgu. Ada. Cuba angkat tangan. Angkat tangan Mia, tak nampak. Ada 17 orang je ni. Nampak tak cikgu? Ya, sekejap. Sorry, there was problem loading the assignment. Kenapa? Tak dapat nama Mia. Sekejap, saya refresh. Tak ada juga cikgu. Saya masuk balik dah. Yang Dah dapat dah. Ada. Okey. Baru jawab satu je ni. Soalan yang sebelum ni dah buat belum? Okey, alright. Ni tak siap lagi bawah-bawah ni. Mia? Mia boleh jawab tak Mia? Boleh cikgu, tadi saya macam terkeluar. Okey. Siapa lagi ni? Aino ada Aino? Aino macam tak ada je ni. Serabut betul lah korang ni. Sekejap tengok. Aino tak ada ni. Hai. Hai, suka hatilah. Labu, malah nak layan. Okey, Anissa. Okey. Alright. 1, 2, 3, 4. Lagi satu. Ejaan kereta. Okay. Putri. Madam, kalau soalan macam ni memang kena buat point, madam. Yes, sebab 5 markah. Mesti bagi 5 point. Dia memang soalan dia panjang macam tu. So, korang kena pecahkan sendiri. Okay. Ini soalan esei sebenarnya. Alright. Okay, madam. Usna? Usna okey ke Usna? Boleh? Boleh, madam. Okay. Mana jawapan you? Okay, good. Alright. Okay. Okay, so kalau soalan yang melibatkan diagram, compare, jangan lupa tulis perkataan diagram. Jangan tulis tak ada diagram. Tulis 5.1 greater than 5.2. Salah. Okay, Imanina. Okay. Right. Okay, ada apa-apa nak tanya? Boleh Okay, so soalan seterusnya. Kita tengok. Imanina tolong baca soalan ni. Diagram 5.3 shows two aluminium rods connected to two different circuits and hung close to each other. State what happens to the aluminium rods when both switches are closed. Explain your answer. Okey, sekarang ni nampak tak rod aluminium dekat bawah tu? Aluminium konduktor tak Imanina? Tak. Aluminium konduktor ya. Aluminium adalah konduktor. Salah satu kabel yang kita guna, kabel yang sampai kat rumah kita yang menggunakan elektrik. Kalau nampak tak wire elektrik kat luar tu? Nampak tak wire elektrik kat luar rumah?
Nampak. Yang daripada tiang elektrik tu masuk kat dalam rumah kita. Dia pakai kabel yang diperbuat daripada aluminium. Dekat luar tak nampak sebab dia balut dengan insulator. Apa tu kan ada yang macam getah warna hitam tu kan. Itu dia balut. Okay, dalam dia sebenarnya adalah aluminium. So aluminium ni sebenarnya adalah konduktor. Okay, baik Aimanina, you tengok gambar. Alright, kita ada 2 rod aluminium. Okay, rod kayu tu bukan konduktor ya. Aluminium saja konduktor. Okey, sekarang ni arus, kalau kita sambungkan suis, arus mengalir tak melalui rod aluminium itu? Di mana ni? Tak ada. Tak ada. Are you sure tak ada arus? Kalau switch tu buka madam. Switch tu on. Sambung. Oh ada. Okey, sekarang ni saya dekat siapa? Dekat you punya slide kan? Okey, sekarang ni saya nak you labelkan arah pergerakan arus untuk kedua-dua road ni. Okey, arus bergerak dari kawasan daripada terminal positif ke terminal negatif kan? Keluar daripada terminal positif. Okey, labelkan anak panah. Okey, lepas tu alright. So dia akan turun bawah, betul? Betul. Okey, lepas tu dia pergi mana? Dia pergi dekat rod aluminium. Okey, labelkan arah arus yang lalu pada rod aluminium tu. Yes, very good. Lagi satu. Madam, dekat lagi satu juga rod aluminium juga ke? Ni ke sebelah tu kan ada rod aluminium yang satu lagi. Okay. Yang itulah yang you kena label. Okay, Imanina, yang naik atas tu tak payah lukis. Cukup memadai dia berakhir pada atas rod je. Okay, yang tu tak payah. Okay. Baik, satu lagi. Guna warna lain boleh tak? Okay. Ni. Alright, very good. Okay. Alright, so semua orang nampak tak? Arus dia masuk sama arah tak untuk dua-dua rod aluminium ni? Sama. Okey, sekarang ni Imanina dekat ruangan sebelah kanan yang kosong ini, saya nak you buat 2 bulatan kecil. Okay. Jarak berjarak. Bulatan tu berjarak antara satu sama lain. Alright, very good. Satu lagi. Sebelah kanan dia. Okay, very good. Alright. Sekarang ini, bulatan ini adalah pandangan dari depan ni. Mata awak kat sini. Ni mata. Kita tengok road tu dari pandangan depan. Sekarang ni arus itu masuk atau keluar daripada road? Kalau kedudukan mata kita kat situ. Masuk. Maka simbol dia titik ataupun pangkah? Masuk titik. Pangkah. Pangkah, Imanina. So, dua-dua pangkah. Betul? Alright. Ada sesiapa yang masih tak ingat dia pangkah ke dia titik? Tolong tanya saya sekarang. Siapa yang tak tahu dia pangkah ke dia titik? Semua tahu? Tahu. Okey, baik. Jadi sekarang ini pangkah ni merujuk kepada arus yang masuk ke dalam rod aluminium tu. Okey, sekarang kita nak tentukan arah medan magnetnya. Sebab bila ada arus lalu pada aluminium, aluminium itu adalah konduktor, maka dia akan menjadi temporary magnet. So kita kena tandalah dekat sini kat mana dia punya medan magnet, arah medan magnetnya. Jadi kita nak tentukan tu kita gunakan right hand grip rule. Okey, buat tanda best semua orang.
Okey, ibu jari merujuk kepada arah arus. Kalau arah arus tu masuk ke dalam skrin, maka tangan you, jari you akan masuk ke dalam skrin. Kalau arus tu keluar daripada skrin, maka jari you akan keluar daripada skrin, menunjuk ke diri you. Okey, sekarang ni dia masuk dalam skrin, betul? Dia masuk dalam skrin, betul tak? Pada dua tanda X ini, dia masuk dalam skrin. Jadi arah medan magnet dia adalah arah 4 jari you ni. So boleh tak Imanina, you lukiskan 2 lagi bulatan mengelilingi X ni. Pada dua aluminium ni, you lukiskan 2 bulatan. Yes, satu lagi bulatan. Setiap satu X ada, okey, satu lagi bulatan mengelilingi dia. Satu lagi bulatan mengelilingi dia. Tu satu garisan je, saya nak 2. Okey, lagi satu. Sebelah dia, satu lagi. Alright, very good. Okay, so sekarang ni dekat mana direction of medan magnet dia, Imanina? You dah guna right hand tadi? Arah dia clockwise ke anti-clockwise? Anti-clockwise. Ya ke anti-clockwise? Sofia Natalia. Anti-clockwise ke clockwise? Clockwise. Clockwise. Kau pakai tangan mana, Imanina, kau dapat anti-clockwise? Tak faham ke korang ni? Aduh, semput makcik. Madam, Ya, saya. maksudnya tapak tangan tu menghadap ke bawah ke menghadap ke atas? Tengok jari aku ni. Tolong besarkan saya punya kamera. Okey, ni jari saya. Nampak ni ibu jari saya? Nampak tak ibu jari saya? Nampak. Nampak. Tangan saya masuk ni. Sekejap. Aduh. Oh, aloh. Sekejap Sabar. Okey. Sekejap. Sebab saya pegang kamera saya ni. Gerak-gerak dah. Okey. Sekejap. Okey ni jari saya. Kena jauh. Okey dapat. Tangan saya ni. Ini ibu jari saya. Ibu jari saya ni masuk dalam kertas. Masuk dalam skrin. Ni. So dapat tak ni? Ni. So arah dia macam ni. Kenapa dia? Ni. Ni arah dia. So pusingan dia tu ke sini lah. Ke sini. Faham tak? Tangan kita masuk dalam kertas. Faham ke tak? Cik faham. Gerak-gerak. Ibu jari masuk dalam ni. Ibu jari tu masuk dekat dalam skrin. So saya nak menggayakan tangan saya ni susah. Macam gini. Kan? Jadi kita punya arah tu ialah ke sini. Ke sini. Arah tangan saya ni adalah arah medan magnetnya. Jadi arah medan magnet dia ialah ke sini. Ke sini. Sekejap saya lukis. Sini kan? Okay, yang ini pun sama. Sini. Betul? Betul tak? Betul. Yang ni satu lagi ke atas. Faham tak? Ini satu ke bawah, pusing ke sana, naik ke atas. Yang ini ke atas, yang kat sini turun bawah. Yang sini turun bawah. Betul? So maknanya dekat tengah-tengah ni, dia punya medan magnet satu ke bawah, satu ke atas. Betul ke tak? Betul. Siapa ni? Imanina, kau boleh lukis lawa sikit tak? Okey. Sekejap, saya padam dulu. Semua madam? Bukan. Yang saya lukis yang pakai arrow merah ni, you lukiskan. Bagi besar sikit. Tengok dia lukis.
Okay, yang kat tengah-tengah. Antara dua tu. Dekat tengah-tengah. Okay, nampak? Lagi satu. Okay, nampak tak dia opposite? Yang sebelah dia. Yang hijau yang satu lagi tu, you tak lukis lagi. Ha. Alright, okay, thank you, Imanina. Alright, so sekarang ni, you nampak tak yang kat tengah-tengah ni? Kat tengah-tengah ni, dia punya direction tak sama. Satu ke atas, satu ke bawah, betul? Betul. Betul. Jadi dia cancel off ni kat tengah ni. Jadi kawasan tengah ni adalah kawasan yang weak. Imanina, tulis sini weak, lemah, weak. Kawasan sini tulis lemah, weak. Kat atas ni tulis weak. Okey. Jadi kawasan yang di sebelah sini strong. Okey, saya di sini pun strong. Alright, jadi apa berlaku apabila ada kawasan strong dan kawasan weak? Siapa yang akan tolak siapa? Yang siapa? Yang kalau dalam realiti kehidupan kita. Orang yang Strong tolak weak. yes, orang yang kuat akan tolak orang yang lemah. Jadi direction of force dia adalah daripada strong to weak. Betul? Weak kat kawasan tengah ni kan? Jadi strong kat sini, so dia akan tolak ke sini. Yang ini pun tolak ke sini. Okey, sekarang Imanina, tolong lukiskan satu garisan force. Anak panah. Daripada pusat X. Dia akan tertolak ke arah mana? Ke tengah. Yes. Okey, lukis anak panah dia. Alright, satu lagi warna yang berbeza. Yes. Nampak tak? So dia saling daya tu akan menyebabkan rod itu makin mendekati ataupun makin menjauh. Mendekati. Semakin mendekati. Sebab yang ini X ni akan tertarik ke sini. Yang X ni pun akan tertarik ke sini. Jadi dia saling mendekati. Faham tak? Faham. Ada soalan tak? Fariha faham ke? Madam. Faham, madam. Ya, apa dia? Macam mana kita nak tahu guna Fleming hand ke ataupun right hand grip tu? Okey. Right hand grip rule adalah untuk direction magnetic field. Arah medan magnet pakai right hand grip rule. Left hand Fleming's rule untuk menentukan arah force. Arah force itu kalau dia combination of two magnetic field. Faham tak, Sofia Natalia? Kita nak tentukan arah force dia. Yang ini kita pakai right hand grip rule sebab kita nak tahu first kali kita tak tahu medan magnet ni arah mana, betul tak? First kali tadi bila kita lukiskan X tu kita dah tahu ke arah medan magnet? Kita tak tahu direction of magnetic field dia, betul? Betul. Ya, jadi kita gunakan right hand grip rule untuk menentukan arah medan magnetnya. Ibu jari merujuk kepada arah arus. Kalau dia masuk dalam kertas, so tangan kita masuk dalam kertas. Kalau dia keluar, tangan kita keluar daripada kertas. Macam ni dia keluar. Okay, so ini, yang ni 4 jari ni lagi adalah menunjuk kepada arah medan magnetnya. Kalau arah medan magnet, tengok jari aku ni. Okay, katalah dia keluar kan. So jari yang ini ke bawah kan. So arah medan magnet dia ke bawah lah. So dia akan jadi macam ni. Ke bawah. So dia akan ikut putaran. Kalau macam ni maknanya dia putaran ikut anti-clockwise. Faham ke tak? Faham, thank you madam. Faham. Okay, alright. So penatlah aku pegang kamera ni. Sekejap. Tengok kat sini je lah. Tu.
Okey. Jadi apa kesan dia kepada wire ni tadi? Ni dua aluminium ni. Apa jadi dengan dua aluminium ni? Apa jadi dengan dua aluminium ni? Dia akan melekat ke madam? Dia akan mendekati antara satu sama lain. So dia akan mendekati. So soalan dia tadi tanya apa? Soalan dia tadi What tanya apa? happen to the aluminium rods when both switch are closed? Betul. Jawapan dia apa? Both aluminium rod attract each other. Betul? Betul tak? Attract each other. Betul. Okey, baru dapat satu markah. Baru dapat satu markah. Jadi nak dapat lagi 3 markah, cukup kau lukis gambar ni je. Siap. Tak payah nak tulis-tulis lagi. Tulis ni je, cukup dapat markah 3 lagi. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Faham. Macam mana boleh dapat markah ni? Dia explain tak kenapa road tu boleh melekat? Dia explain tak gambar yang kau lukis yang 2 ni, dia explain tak macam mana road tu boleh Explain. lekat? Kita tengok orang kita dah tahu. Okay, cuma kat sini tadi Imanina tak labelkan F. Kena labelkan F lah. Imanina kena labelkan F. So F yang warna purple, F yang warna merah. So kena label So, jangan takut kalau soalan dia bagi 4 markah macam ni. Boleh lukis. Dapat markah. Jangan risau. Okay? So sebenarnya kalau kita ikutkan, kita nak tulis tu, kita boleh kata, okay, first tadi markah kita kata, both of the aluminium rod attract each other. Betul? Okay, lepas tu point yang kedua, kita akan kata, the direction of the magnetic field between the rod is opposite. Betul tak dekat bahagian tengah ni? Lepas tu kita akan kata weak magnetic field is produced. Okay? So yang ketiga kita kata stronger magnetic field at the side of the aluminium rod. Okay? So force is produced to attract both aluminium rod. Okay, dapat? Sama macam ni juga. Okay. Boleh ya? So tak payah pening-pening. Jawab je macam ini. Dah terus dapat. Maka cuba kena tulis lah. Poin yang pertama tadi tu kena cakap lah. Aluminium rod attracts each other. Okay. Lepas tu yang lain tu boleh tulis. Lukis gambar pun boleh. Okay, direction of the magnetic field between the rod is opposite. Okay, so point yang ketiga tadi, weak magnetic field produced between the rod. Strong magnetic field is produced at the both side of the rod. Okay, so force is produced from stronger magnetic field to weak magnetic field to attract the aluminium rod. Okay. Boleh kecilkan sikit kot. Kat mana tu nak tulis ya? Kat bahagian bawah. Yes. Stronger magnetic field produced at both sides of the rod. Yes. Force produced to attract both aluminium rod. Betul? Okay. Alright. Faham ya? Yuhu. Boleh Okay. Faham. Okay. Penat dalam mulut aku bercakap ni. Ada lagi ke soalan? Ke dah habis? Oh, ada lagi satu. Okay, yang ni sikit je. Okay, yang ini adalah transformer. Fariha Naziha. Okay. So, bacakan soalan yang terakhir ini.
Using appropriate physics concept, explain how you would modify the transformer in diagram 5.4 to increase its efficiency. Your answer should include the following aspects: the type and characteristic of the coil wire, the type and characteristic of the core, the arrangement of the primary and secondary coils. Ya, ada 3 je yang dia bagi. Kita sepatutnya kena ada 5 karakteristik dia. Okey, Naziha, mana kau punya slide? Angkat tangan. Okay, Fariha. Alright, okay. So, buatkan kolom Fariha. Suggestion dan juga reason. Macam mana nak buat kolom, madam? Pakai tulis je lah pakai tangan. Boleh lukis. Buat kotak. Dia ada ni ya. Dia ada line kan? Ha ni line ni. Alright, good. Okay, tulis itu suggestion. Satu lagi, reason. Okay. So, apa soalan ditanya tadi? Dia kata untuk modify transformer ini supaya transformer ini meningkat kecekapan dia. Apa yang bising sangat tu? Okay. Okay, so tengok ini ialah transformer Ingat lagi tak macam mana transformer beroperasi? Dia mesti gunakan arus ulang alik masuk sini. Masuk dekat primary coil ni. Okay, so that arus ulang alik akan mengalir. Okay, so bila ada arus ulang alik, maka varies of magnitude and direction of magnetic field is produced. Pass through the secondary coil. So secondary coil ni akan ada induced current terhasil. Jadi dia kata transformer ini untuk meningkatkan kecekapan. Okey, yang pertama dia kata jenis dan ciri dawai. Okey, dawai yang mana? Dia mesti nak pakai dawai yang boleh alihkan arus elektrik dengan baik. So wire yang apa yang boleh? Kita gunakan wire yang jenis yang macam ni. Apa nama wire yang baik yang boleh mengkonduktorkan elektrik? Yang rendah rintangan dia. Apa? Thick copper. Copper wire. Boleh? Poin yang pertama. Thick tu ialah poin yang kedua. Poin yang pertama. Use copper wire. Use copper wire. Okay, reason. Kenapa pakai copper wire? Low resistance ataupun reduce low resistance lah. Okay, low resistance. Okay, dah dapat dah. 2 markah kat situ. Okay. Seterusnya apa lagi ciri pada copper wire tu sendiri? Ciri dia apa? Kurus ke? Gemuk ke? Gemuk. Okay. Poin yang kedua. Use thicker copper wire. Use thicker copper wire. Reason dia pun sama. Low resistance. Okay, so kita dah dapat dah 4 markah kat situ. Okay, kemudian soalan yang kedua. Jenis dan ciri teras. Type and characteristic of core. Okay, core tu kita pakai apa? Laminated iron core ke, madam? Soft iron core. Laminated iron core tu adalah untuk reduce apa? Eddy current kan? Laminated iron core tu untuk eddy current. So point yang ketiga kita kena gunakan soft iron core. Okay. Point yang ketiga mana? Soft iron core. Reason dia apa? Kita guna soft iron core? Easily magnetize and demagnetize. Yes, very good.
easily magnetized and demagnetized. Okay, good. Okay, tadi siapa cakap tadi yang laminated tu? Saya. Siapa cakap Fariha Ha. Okay, so yang keempat, use laminated soft iron core. Ataupun laminated iron core pun boleh. Soft iron core lah. Laminated soft iron core. Okay, apa tujuan dia kita pakai laminated tu? Ingat kita dah belajar dah last week? Reduce eddy current. Reduce eddy current. Okay, dah settle. Dah dapat 2, 4, 6, 8 dah. Dan kemudian, dia nak arrangement of the primary and the secondary coil. Primary and secondary coil. Apa kita nak buat dengan 2 wire ni? Primary and secondary coil. Kita kena untuk elakkan dia kebocoran flux. Apa kita buat? Winding the secondary and primary coils on top of each other. Yes, very good. Tulislah kat situ. Winding. Yes, the secondary and primary coil on top each other. Reason dia to reduce magnetic flux leakage. Kebocoran flux. Ini you boleh tengok sendiri. Hari tu saya dah terangkan, ada dekat dalam modul. Alright. Okay. So, dapat berapa dah? Cukup. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 10 markah. Alright. Boleh? Boleh. Boleh. Alright. Okay. Siapa yang belum siap, tolong siapkan. Okay. So, saya rasa itu saja untuk hari ini. 1 jam setengah sahaja. Okay. Dapat ke semua? Dapat. Okay. Alright. Very good. Okay. So, itu saja. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-'asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, tak ada apa-apa nak tanya Okay ya? Tak ada madam. Okay. Okay. Alright. Okay. Very good. Alright. Bye-bye semua orang. Assalamualaikum. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, sama-sama. Thank you, madam. Sama-sama. Bye.